أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kudrah dan iradatnya kita dapat masih meneruskan hidup kita pada hari ini. Pada hari ini kita sambung pengajian kita berkaitan dengan sirah An-Nabawiyah, sirah berkaitan dengan kenabian, pada bab kelima. Pada bab 5 muka surat 22. Bab kelima, Al-Mawdu'ul Khamis. Al-Mawdu'ul Khamis, Mawdu'ul Khamis pada bab 5. Bab 5 muka surat 22 pada nombor 6. Nombor 6. Minggu lepas kita dah belajar tentang nombor 5, macam mana Kaabah tu dibina semula disebabkan keretakan yang besar. Betul, Kaabah dibinakan semula. Jadi nombor 6 ni kita tengok Al-Mushkilah. Al-mushkilatul lati hadathat inda wad'il hajar al-aswad fi mawdi'ihi. Al-mushkilah, permasalahan. Permasalahan allati hadathat, yang berlaku. Permasalahan allati hadathat, yang berlaku. Inda wad'il hajar, ketika hendak meletakkan. Inda wad'i, ketika hendak meletakkan Hajarul Aswad, batu Hajarul Aswad, fi mawdi'ihi, di tempatnya. Fi mawdi'ihi, permasalahan yang berlaku ketika hendak meletakkan Hajarul Aswad fi mawdi'ihi, di tempatnya. Jadi kan sebelum kita dah belajar Kaabah ni dibina semula. Bila dia dibina semula tu, Hajarul Aswad tu letak tempat lain dulu. Dah siap dia bina, dia nak letak balik lah Hajarul Aswad tu di Kaabah. Dah siap bina tu, nak letak balik Hajarul Aswad. Jadi berlaku permasalahan siapa yang patut letak. Sebab Hajarul Aswad ni memang dipandang mulia oleh Arab pada zaman tu. Memang Hajarul Aswad ni memang dipandang mulia daripada dulu lagi. Memang Hajarul Aswad ni dipandang mulia oleh orang Arab. Kita tengok pada yang pertama. Ikhtalafa asyrafu Makkah, berselisih. Ikhtalafa, berselisih. Ikhtalafa, berselisih. Asyrafu Makkah, pembesar Mekah. Asyraf, pembesar Mekah. Fi man yad'uhu, pada siapa. Fi man, pada siapa. Yad'uhu, yang meletakkannya. Yang meletakkannya itu kembali kepada Hajarul Aswad. Fi man yad'uhu, pada yang meletakkannya. Wa yahuzu, dan yang memegang. Yang meletakkannya dan yang memegang. Hada syariful azim, terhadap syaraful azim, benda yang mulia ini. Wa yahuzu hadha syaraful azim, terhadap benda yang mulia ini. Jadi berselisih. Jadi berselisih pembesar Mekah ni, siapa yang letak Hajarul Aswad kat tempat dia tu. Watanafasu fi dhalik,
wa tanafasu fi dhalik. Tanafasu mereka ni bertelingkah, bergaduh, bergaduh atau bertelingkah terhadap perkara itu. Wa tanafasu mereka Arab tu bertelingkah, Arab masa zaman tu bertelingkah dan bergaduh fi dhalik tentang itu. Wa tanafasu fi dhalik, mereka ni bergaduh dan bertelingkah tentang itu, fi dhalik. Wa kadat tanshubu, dan hampir-hampir, wakadat dan hampir-hampir, wakadat dan hampir-hampir, tanshubu muncul, tanshubu muncul ataupun timbul, bainahum di kalangan, dalam kalangan mereka. Wakadat tanshubu bainahum, dan hampir-hampir muncul ataupun timbul, bainahum dalam kalangan mereka, narul harbi, api peperangan. Narul harbi, api peperangan. Narul harbi, api peperangan. Jadi api-api muncul nak perang, api-api nak perang kan, sebab siapa yang patut layak letak ke Hajar Aswad ni? Api-api nak perang. Thumma, kemudian thumma waqa'al ikhtiyar, kemudian meletakkan penyelesaian. Kemudian meletakkan, waqa'a meletakkan, al-ikhtiyar penyelesaian. Thumma waqa'al ikhtiyar, kemudian meletakkan penyelesaian, ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihalli, lihalli untuk menyelesaikan, lihalli untuk menyelesaikan, hadhil muskilah, permasalahan ini, untuk menyelesaikan hadhil muskilah, permasalahan ini. Jadi kemudian mereka ni meletakkan penyelesaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalika indama, ini berlaku ketika, zalika indama, ini berlaku ketika, Wadhalika indama, ini berlaku ketika qala, berkatanya Abu Umayyah. Ini berlaku ketika, macam mana boleh Nabi Muhammad SAW ini terpilih untuk menyelesaikan perkara ini? Ini berlaku ketika, dia kata wadhalika indama, ini berlaku ketika qala, berkatanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, ketika berkatanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, wa kana kabiran fihim, salah satu pembesar daripada kalangan mereka, daripada kalangan pembesar Mekah. Salah satu pembesar ataupun orang yang dihormati, wa kana kabiran, salah satu pembesar ataupun salah satu orang yang dihormati, fihim, dari kalangan mereka, dari kalangan pembesar Mekah tadi. Dia kata apa? Dia kata ya kaumun, wahai kaumku. Ya kaumun, dipanggil wahai kaumku, dipanggil. La takhtalifu, janganlah bertelingkah, janganlah berselisih. La takhtalifu, janganlah bertelingkah, janganlah berselisih. Wa hakimu bainakum, hukumlah dalam kalangan kamu, hukumlah dalam kalangan kamu, man tardawna bi hukmih, dengan siapa yang kamu redha hukumnya. Hukumlah dalam kalangan kamu ataupun dari kalangan kamu, man tardawna bi hukmih, dengan siapa yang kamu redha hukumannya. Dengan kamu redha, dengan siapa kamu redha untuk menghukum. Jadi dia kata cari dia hukuman atau cari dia dalam saya wahikimu. Jadi hukumlah dengan kamu, dengan siapa yang kamu redha hukuman dia. Maksud dia dengan siapa kamu redha cara penyelesaian dia. Wahakim, ataupun kita boleh kata carilah penyelesaian dalam kalangan kamu dengan kamu redha dengan penyelesaian itu. Dengan siapa kamu redha, dengan siapa yang menyelesaikannya. Faqalu, maka
Pembesar-pembesar Arab pun berkata, faqalu, pembesar Arab berkata, nakilul amra li awali dakhili alaina, kami memberi kepercayaan. Nakilu kami memberi kepercayaan. Nakilu kami memberi kepercayaan di amran perkara ini, al-amra perkara ini, kami amra perkara ini di awali kepada orang dakhil, ya orang yang pertama, li awali dakhilin alaina, kepada orang yang pertama masuk kepada kami. Kira masa tu duduk dekat berkaitan dengan Mekah. Jadi orang pertama yang masuk ke dalam Kaabah, yang duduk dekat Kaabah. Jadi orang pertama yang pergi masuk ke Kaabah, orang tu lah yang akan minta, orang pembesar Quraisy akan minta orang tu untuk mengadili, untuk dia mengadili siapa yang patut letakkan. Kami nakilu amram, kami memberi kepercayaan perkara ini di awali dakhilin alaina, kepada orang yang pertama masuk kepada kami, masuk ke Kaabah. Fakana hadad dakhilu, maka orang yang pertama masuk adalah huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah orang yang masuk, orang yang pertama masuk adalah huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim. Kita tengok seterusnya, fatma'anna, maka menjadi tenang, menjadi suka ataupun tenang. Fatma'anna, menjadi tenang ataupun menjadi suka. Al-jami', kesemuanya, kesemua pembesar tadi. Fatma'anna al-jami', kesemua pembesar Mekah tadi menjadi tenang ataupun menjadi suka. Lima ya'haduna fihi, kerana apa? Dengan mengetahuinya. Lima ya'hadu, dengan dia mengetahui, dengan mereka ni mengetahuinya. Ya'hadu tu maksudnya mengetahui ataupun mengerti. Lima ya'hadu, dengan mengetahuinya, fihi, pada Muhammad tu, fihi, pada Nabi Muhammad itu, minal amanah, adalah orang yang amanah. Fihi, adalah Muhammad itu, pada Muhammad itu, minal amanah, adalah orang yang amanah. Wa rajahatil aqli, dan mempunyai akal yang cerdik, akal yang cerdik, akal yang cerdas. Wa sidqil hadis, dan berkata benar, dan berkata benar, kata. Wa qalu, dan mereka pun berkata, pembesar Mekah pun berkata, wa qalu, dan pembesar Mekah pun berkata, hadzal amin, ini adalah al-amin. Kan gelaran Nabi, masa dia sebelum dia angkat menjadi rasul, Nabi digelar dengan al-amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Hadzal amin, ini adalah al-amin. Radinahu, kami redha kepadanya. Hakman bainana, untuk mengadili untuk mengadili dalam kalangan kami, untuk menjadi hakim dalam kalangan kami. Hakman bainana, untuk menjadi hakim dalam kalangan kami. Kami ridanahu, kami redha dia menjadi hakim. Hakaman bainahu, untuk mengadili ataupun untuk menjadi hakim, bainana, dalam kalangan kami. Jadi yang keenam, menceritakan tentang nak meletakkan batu Hajar Aswad tu ke tempat dia, siapa yang selayaknya letak. Jadi pembesar Arab ni sampai nak bergaduh, sampai nak berperang. Jadi dengan satu masalah, dia kata kita tunggu siapa yang datang dulu kepada kita, mana siapa yang dulu masuk ke Kaabah. Sebab pembesar Arab masa duduk dekat dengan Kaabah. Jadi orang yang pertama masuk ke Kaabah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diputuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menjadi hakim ataupun untuk mengadili siapa yang sepatutnya meletakkan Hajarul Aswad di tempat dia. Okey, kita tengok pada nombor 7. Nombor 7, Qiyamu Rasul, pendirian Rasul, pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihilli, dalam menyelesaikan masalah, bihilli muskilah, dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan masalah, ba'dama araduha alaihi, selepas mana diceritakan perkara itu. Selepas mana diceritakan perkara itu. Ba'dama araduha alaihi, selepas mana diceritakan perkara itu kepada dia. Jadi lepas tu kan pembesar Quraisy jumpa Nabi Muhammad dan cerita masalah siapa yang patut letak. Jadi qiyamu Rasul, pendirian Rasul bihikli, ataupun keputusan, hasil keputusan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah. Bihikli muskilah, dalam menyelesaikan masalah. Hil itu menyelesaikan, muskilah tu masalah. Ba'dama araduha, selepas mana dia ceritakan tentangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Okey. Wadzalika, dan oleh itu, wadzalika, dan oleh itu, bi an basata, Nabi membentangkan, bi an basata, dan itu Nabi dan oleh itu Nabi membentangkan, bi an basata, Nabi membentangkan ridaahu, rida dia. Rida ni macam serban, kain serban. Dia kain serban macam tu lah, lebih kurang macam kain serban, rida. Ridaahu. Oleh itu Nabi membentangkan ridaahu, kain serbannya. Wa wada'a hajar fihi, dan meletakkan Hajarul Aswad atas tengah-tengah dia tu. Jadi Nabi bentang kain serban itu, kain serban tu bentuk empat tu. Dan Nabi letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah tu. Wa wada'a hajar fihi, dan meletakkan batu di padanya. Nabi membentangkan kain serban dia dan meletakkan batu dekat atas kain serban tu. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, lita'khudhu kullu kabilah, ambillah setiap wakil kabilah. Macam mana kata? Lita'khudhu, ambillah setiap wakil kabilah. Lita'khudhu kullu kabilatin, ambillah setiap wakil kabilah. Kata lita'khudhu, ambillah kullu kabilatin, setiap wakil kabilah, binahiyatin, setiap satu hujung. Setiap hujung daripada serban tu kan dua hujung. Dia kata ambil, peganglah ataupun ambillah setiap wakil kabilah, binahiyah, dengan hujung minas saubi, daripada kain ini. Minas saubi, daripada kain, mana daripada serban tu. Daripada serban tu, setiap wakil kabilah tu pegang hujung, mana batu tu duduk tengah. Batu duduk tengah. Wa amarahum, dan mengarahkan mereka dan menyuruh mereka, biraf'ihi, mengangkatnya. Wa amarahum biraf'ihi, dan menyuruh mereka mengangkatnya. Lepas pegang tu Nabi suruh angkat. Angkat setiap wakil kabilah tu pegang, semua boleh angkat. Wa amarahum biraf'ihi, dan menyuruh mereka mengangkatnya, hatta, sehingga, intaha ila mawdi'i, sehingga sampai, hatta intaha, sehingga sampai ila mawdi'ihi, sehingga sampai ila, kepada tempat Hajarul Aswad, tempat yang patut diletakkan Hajarul Aswad. Sehingga sampai tempat Hajarul Aswad. Fa akhadahu, maka Nabi mengambil dengan tangannya. Fa akhadahu biyadih, maka Nabi ambil Hajarul Aswad biyadih, dengan tangan dia. Fa akhadahu biyadih, maka Nabi Muhammad SAW ambil Hajarul Aswad biyadih, dengan tangannya al-karimah, yang mulia, dengan tangannya yang mulia. Dengan tangannya yang mulia.
wa wada'ahu fihi, dan meletakkannya pada tempatnya. Meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Wa wada'ahu fihi, dan meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Jadi setiap kabilah tadi, setiap wakil kabilah tadi, dia ambil setiap ujung kain tu, kemudian bawa ke tempat Hajarul Aswad. Kemudian Nabi mengambil batu Hajarul Aswad tu, dia letak dekat tempat Hajarul Aswad. Wa hakaza, dan dengan ini, wa hakaza, dan dengan ini, intahat, tamatlah muskilah, permasalahan. Maka dengan ini, intahat, tamatlah muskilatun, permasalahan kubra, yang besar. Muskilatun kubra, permasalahan yang besar. Kadat, yang hampir-hampir tuaddi bi Quraisy, yang menimpa Quraisy. Yang hampir-hampir menimpa Quraisy. Maka wahakaza, dan dengan ini, intahat, tamatlah muskilatun kubra, permasalahan yang besar. Kadat tuaddi, yang hampir-hampir tuaddi, menimpa, bi Quraisyin, terhadap Quraisy, terhadap Quraisy. Laula, kalau bukan kerana hikmatun, cerdik pandai, ataupun kalau bukan kerana kepandaian, hikmah ataupun kehikmahan, atau gitulah. Kalau bukan kerana hikmah ataupun kepandaian Nabi Muhammad SAW, kalau bukan kerana hikmah ataupun kepandaian Muhammad bin Abdullah, maka kalau bukan kerana kepandaian ataupun kalau bukan kerana kepandaian Muhammad bin Abdullah, maka berlakulah satu permasalahan yang besar. Yang disebabkan kepandaian Nabi Muhammad ini, wahakaza intahat muskilah, tamatlah permasalahan yang besar. Wa bu'du nazarihi, dan mempunyai pandangan yang jauh. Maksud dia wa bu'du nazarihi, pandangannya yang jauh. Maksudnya pandangannya yang jauh, pandangan Nabi Muhammad, dimasukkan sini pandangan Nabi Muhammad. Mempunyai pandangan yang jauh. Wasadadu ra'ih, wasadadu, dan mempunyai wasadadu ra'ih itu memberi ra'ih itu Allahumma salli alaihi wasallam. Ra'ih itu kita boleh pandangan yang tepat, pandangan. Wasadadu ra'ih, dan mempunyai pandangan yang tepat. Nak dikatakan wa bu'du nazrih, mempunyai penglihatan yang jauh, pemandangan yang jauh pandangan, jauh pandangan. Wasadadu ra'ih, dan ra'ih tadi Allahumma salli alaihi wasallam, pandangan yang tepat, pandangan yang tepat. Wa ala hadha, dan ini, wa ala hadha, dan ini, nahwil karim, contoh yang mulia. Dan ini, wa ala hadha, dan ini, an-nahwil karim, contoh yang mulia. Kanat ahwalu Muhammad, yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'satin nubuwah, sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum diangkat menjadi nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi yang ketujuh, cara Nabi menyelesaikan. Macam mana cara Nabi menyelesaikan permasalahan nak meletakkan Hajarul Aswad? Nabi kata bentang kain serban, letak batu kat tengah, dan semua orang dapat, semua wakil kabilah dapat angkat dan hantar batu itu ke tempat dia. Ini menunjukkan Nabi ni mempunyai pandangan yang luas, dan pemandangan yang luas, dan juga Allahumma salli alaihi wasallam, punya pemandangan yang luas. Jadi rasa sampai di sini saja untuk hari ini.
Jadi untuk minggu hadapan kita sambung lagi untuk 8 dan 9. Hari ini 6 dan 7 insyaAllah. Jadi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.